Kerajaan sedang bangunkan pelan tangani fahaman keganasan secara domestik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin, ini Berita Parlimen. Kerajaan melalui agensi penguat kuasa akan melindungi pemberi maklumat sekiranya membuat pendedahan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 kurungan Akta 711. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, untuk mendapatkan perlindungan di bawah Akta 711, pemberi maklumat hendaklah menyalurkan maklumat hanya kepada agensi penguat kuasa. Berdasarkan Akta 711, agensi penguat kuasa adalah merujuk kepada agensi yang ditubuh oleh kerajaan persekutuan atau negeri yang diberi kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan di bawah undang-undang bertulis. Pendedahan tidak dilarang secara khusus. Bagaimanapun, Datuk Seri Wan Junaidi berkata, perlindungan boleh dibatalkan jika pemberi maklumat turut terlibat dalam kelakuan tidak wajar itu, membuat kenyataan palsu, pendedahan melibatkan perkara remeh-temeh atau mempersoalkan merit dasar kerajaan. Selain itu, perlindungan juga dibatalkan sekiranya pendedahan bertujuan mengelak daripada dibuang kerja atau tindakan tata tertib dan pemberi maklumat melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta 711 seperti mendedahkan maklumat palsu. Beliau berkata demikian pada sesi Kamar Khas Persidangan Dewan Rakyat sebagai menjawab usul Wakil Sekijang Natrah Ismail. Kerajaan sedang membangunkan pelan tindakan kebangsaan bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan NAPP-CVE bagi mengekang pengembangan fahaman keganasan secara domestik. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, ini kerana ancaman keganasan tidak hanya datang dari elemen di luar negara, sebaliknya boleh dipengaruhi melalui sumber dalam talian. Pada sesi Kamar Khas di Dewan Rakyat, Datuk Seri Ismail berkata, pelan tersebut masih dalam proses kajian dan akan dilancarkan selewat-lewatnya pada tahun hadapan. Usaha mengekang ancaman keganasan ini dilaksanakan secara berterusan dan tidak hanya tertumpu kepada kumpulan-kumpulan penganas tertentu seperti Jemaah Asyarut Daulah atau GAD, tetapi pemantauan risiko dilaksanakan kepada semua elemen keganasan. Pelan itu juga akan menjadikan usaha pencegahan fahaman pelampau keganasan dilaksanakan secara sistematik dan berstruktur dalam kalangan semua agensi kerajaan dengan penglibatan komuniti. Datuk Seri Ismail berharap melalui pelan tindakan kebangsaan ini, usaha mencegah fahaman pelampau keganasan daripada meresapi minda rakyat Malaysia dapat dilakukan bermula di akar umbi. Beliau berkata demikian menjawab usul Kamar Khas oleh Wakil Kota Kinabalu Chan Fong Hin. Kerajaan menggunakan parameter atau indikator bagi mengukur kesediaan Malaysia beralih ke fasa endemik yang meliputi situasi COVID-19 dan kapasiti untuk tindak balas. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menyatakan keputusan ujian RT-PCR diperoleh dalam tempoh 48 jam dan liputan vaksinasi COVID-19 antara indikator dan pemantauan yang akan dilakukan. 森美兰1例，沙巴和槟城各增2例，至于吉隆坡、雪兰莪、马六。 Apabila negara berada pada fasa endemik kelak, jumlah kes harian akan tetap berlaku dan berkemungkinan boleh meningkat. Oleh yang demikian, proses peralihan yang berlangsung ketika ini amat penting bagi persediaan bagi memastikan bilangan kes yang memerlukan kemasukan ke hospital dan kematian disebab COVID-19 terkawal. Tambahnya, kerajaan akan terus mengekang penularan pandemik dan memastikan pencapaian liputan vaksinasi yang sewajarnya sehingga Malaysia benar-benar bersedia memasuki fasa endemik.
sesi perbahasan. Kerajaan diminta menyediakan talian hotline yang beroperasi 24 jam bagi menangani segala isu dan permasalahan berkaitan aplikasi MySejahtera. Ia bagi tujuan penambahbaikan terhadap urusan bantuan kepada pengguna dalam tempoh lebih singkat berbanding menerusi helpdesk aplikasi tersebut. Ahli Parlimen Lanang Alice Lau Kiong Yeng berkata, kaedah sedia ada mengambil masa yang panjang untuk sebarang maklum balas dan menyelesaikan segala masalah yang dikemukakan pengguna aplikasi. Saya masih menerima aduan bahawa mereka yang telah divaksin tetapi status MySejahtera belum dikemaskini sampai sekarang walaupun berkali-kali membuat aduan di helpdesk. Saya berharap KKM memandang serius terhadap semua masalah aplikasi MySejahtera ini dan memastikan kesilapan yang berlaku semalam tidak akan berulang lagi. Pada sesi perbahasan bajet 2022 itu juga, Alice menyarankan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR wajar menyediakan pelan alternatif pada Pilihan Raya Umum Dun Melaka dan Sarawak bagi mengelak pengundi dinafikan hak untuk mengundi jika timbul masalah dalam aplikasi MySejahtera. SPR supaya merancangkan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi masalah ini sekiranya perkara yang sama berlaku pada hari mengundi. Perkara itu dibangkitkan Alice susulan isu teknikal melibatkan aplikasi tersebut semalam menyebabkan berlaku pertukaran mengenai status Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO dan individu dalam pemantauan PUS yang salah. Masalah tersebut bagaimanapun telah diperbetulkan pada hari sama. Dalam perbahasan sama, Wakil Lanang itu turut mencadangkan supaya ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berdepan masalah membayar kos rawatan kesihatan dibenar membuat pengeluaran daripada akaun satu. Beliau berkata langkah itu boleh dilaksana sekiranya simpanan ahli KWSP dalam akaun 2 tidak mencukupi. Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya kerajaan juga membenarkan ahli KWSP yang menghadapi masalah kesihatan untuk membuat pengeluaran daripada akaun satu bagi tujuan bayaran kos perubatan sekiranya simpanan akaun 2 mereka tidak mencukupi. Sekiranya tidak, kerajaan harus mengendali langkah-langkah serta-merta untuk membantu ahli-ahli KWSP yang menghadapi masalah tersebut. Kerajaan diminta memperincikan kriteria pelantikan perunding kreatif di Wisma Putra seperti yang diumumkan baru-baru ini. Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad berkata, ia penting bagi memastikan individu yang dipilih layak dan faham dalam memperkenalkan kekuatan kebudayaan negara. Perunding kreatif di Wisma Putra. Apakah kriteria pemilihan dan adakah ia dibuat melalui proses temu duga terbuka yang diiklan? Apakah karya mereka yang dilantik ini dipertimbangkan untuk mewakili misalnya estetika dan juga falsafah kebudayaan negara? Dan adakah perjawatan ini tetap? Apakah faedah gaji dan elon mereka? Undang-undang ini dibacakan. Nur Amin selain itu meminta kerajaan memperincikan perancangan pembangunan diplomasi budaya di peringkat kementerian. Jelasnya, ramai pemain industri animasi melahirkan kekecewaan kerana kekurangan slot siaran selain berdepan kos penyiaran yang tinggi. Kerajaan disaran meningkatkan peruntukan skim pembiayaan perniagaan Dana Nita bagi membantu lebih ramai wanita terbabit dalam bidang keusahawanan. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Seri Azizah Muhammad Dun berkata, peruntukan yang diberi sebelum ini tidak mencukupi kerana permintaan dan pembabitan wanita dalam bidang berkenaan semakin meningkat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana ada usaha untuk membantu usahawan wanita juga yang dikatakan bahawa 230 juta yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kawangan khusus untuk membangunkan usahawan wanita dalam tekun dan juga Dana Nita melalui MARA. Saya berharap bahawa peruntukan yang diberikan pada tahun 2022 itu akan meningkat kerana peruntukan tahun lalu khususnya untuk Dana Nita hanyalah 10 juta. Namun permintaan daripada peniaga wanita kita adalah tinggi, melebihi daripada apa yang disediakan. Itu melebihi 100% hingga 187%.
Datuk Seri Azizah berkata peruntukan itu wajar ditingkatkan kerana wanita adalah golongan yang berprinsip dan sentiasa membayar hutang mereka. Menurutnya, lebih 90% usahawan wanita membayar balik hutang mereka. Sementara itu, Datuk Seri Azizah meminta kerajaan segera mengatasi masalah bekalan air berterusan dialami penduduk Beaufort. Beliau berharap Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) menggunakan peruntukan air dalam rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 untuk Sabah dan Sarawak bagi mengatasi masalah berkenaan. Yang saya ingin sebutkan di sini ialah masalah air ini adalah satu masalah yang masih lagi berterusan di dalam kawasan Parlimen Beaufort. Ada 3 loji. Loji rawatan air Beaufort 1, loji rawatan air Beaufort 2, loji rawatan Limbawang EWSS. Semua ini memerlukan untuk diambil tindakan, dibantu untuk diperbaiki lagi supaya sistemnya akan bertambah baik dan bekalan air akan sampai kepada pengguna yang memerlukan. Datuk Seri Azizah terus meminta Menteri KASA, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, turun padang ke Beaufort bagi melihat sendiri masalah sebenar dialami penduduk. Malaysia perlu menjadi contoh dalam pelaburan tenaga hijau dan boleh diperbaharui dalam mengurangkan jumlah pelepasan gas rumah hijau. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yee berkata ini kerana 51.53% jumlah pelepasan gas rumah hijau pada 2014 datang daripada 2 sektor iaitu pengeluaran elektrik haba dan pengangkutan. Jelas sekali ketika Malaysia bergerak ke hadapan untuk pulih daripada kemusnahan pandemik COVID-19. Hala tuju baharu mesti ditetapkan untuk 2 sektor penting ini untuk termasuk mewujudkan persekitaran yang lebih hijau. Malaysia perlu meningkatkan tumpuannya kepada penjanaan kuasa melalui solar, biogesim dan biogas untuk mengurangkan jejak GHG kita. Menurut Vivian, kerajaan juga perlu memperkenalkan semula kempen 3R iaitu pengurangan, guna semula dan kitar semula untuk dijadikan cara hidup oleh rakyat. Dalam pada itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA dicadang menyediakan sistem amaran banjir melibatkan kawasan berisiko terutama di lokasi tadahan hujan. Ia membolehkan penduduk bertindak awal menyelamatkan diri dan harta benda sebelum banjir melanda. Ahli Parlimen Jerai Sabri Aziz berkata, cadangan itu selari dengan impak bencana fenomena kepala air yang menyebabkan banjir besar di Yan kepada penduduk pertengahan Oktober lalu. Kesan kemusnahan akibat tragedi yang dikategorikan sebagai bencana tahap 1 itu boleh dilihat di sepanjang kaki Gunung Jerai, terutama di kawasan terletak berhampiran kawasan peranginan air terjun. 4 kawasan peranginan tersebut ialah air terjun Titi Hayun, air terjun Batu Hampar, air terjun Seri Perigi yang terletak dalam daerah Yan dan air terjun Tupah di Merbuk dalam daerah Kuala Muda. Berdasarkan pemerhatian dan temubual penduduk kampung, kejadian itu telah mengubah landscape kawasan peranginan di situ. Jika dahulu sungai di air terjun Titi Hayun dipenuhi dengan batuan bersaiz besar dengan air tenang yang menjadi tumpuan orang ramai bermandi bandar. Namun kini, landscape yang biasanya mengambil tempoh lama untuk mengalami perubahan berubah sekelip mata dengan saiz sungai menjadi lebih besar selain dipenuhi batuan kecil. Beliau berkata, bencana tersebut juga melumpuhkan status Yan yang sebelum ini terkenal sebagai destinasi pelancongan dalam sekelip mata. Malah industri rumah inap yang terkenal dengan konsep satu rumah, satu kolam juga tidak mampu beroperasi dan gulung tikar. Wakil Pokok Senat Datuk Mahfuz Omar pula menyarankan kerajaan mengkaji semula agihan peruntukan kepada sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah tahfiz dan pondok seluruh negara. Beliau berkata kerajaan sewajarnya mengembalikan bantuan per kapita kepada semua sekolah terbabit demi pembangunan ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Datuk Mahfuz berkata, pelajar di kesemua sekolah terbabit sepatutnya menerima bantuan sama seperti manfaat yang diterima sekolah-sekolah kebangsaan.
Dan ini yang seharusnya dilakukan supaya kita nak pastikan supaya mereka dapat pacu lebih baik dalam institusi pendidikan dan mereka boleh memasarkan lepasan pondok, lepasan sekolah agama rakyat, lepasan tahfiz ini untuk berada dalam pasaran pekerjaan dalam semua sektor di dalam negara kita. Masih mengenai isu pendidikan, Wakil Sibuti Luka Nisman Awang Sauni menyarankan Kementerian Pendidikan mengambil pendekatan baharu bagi menyelesaikan isu pembinaan sekolah dan masalah sekolah daif. Beliau berkata wujud keperluan mengemaskini operasi pembangunan infrastruktur sekolah di Malaysia Timur. Sehubungan itu, Menteri Pendidikan perlu satu jawatankuasa khas mengkoordinasikan permasalahan yang timbul. Seterusnya, isu dapat diselesaikan secara total. Amat berhormat, sekali lagi, bagi mengemaskini operasi Kementerian Pendidikan, saya rasa perlu desentralisasi pembangunan infrastruktur asas pendidikan Malaysia Timur tidak hanya berpusat di Putrajaya ataupun Kuala Lumpur sentrik, tetapi dipindahkan sebahagian operasi pembangunan ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Mewujudkan jawatan ketua setiausaha khusus bagi negeri Sabah dan Sarawak. Saya hanya minta tempoh 10 tahun program penempatan operasi kementerian bagi membolehkan kesetaraan bagi sekolah daif dapat diselesaikan. Kerajaan diminta menyegerakan pembayaran bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada pelajar pada penghujung tahun ini. Cadangan itu disuarakan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong. Tidak dapat meringankan beban ibu bapa yang mempunyai bilangan anak yang banyak. Saya berharap agar proses pembayaran untuk bantuan ini dapat disegerakan kalau boleh. Menjelang penghujungan bulan 12 ini, agar ianya dapat membantu jutaan ibu dan bapa untuk memulakan sisi persekolahan anak-anak mereka pada tahun 2022. Sementara itu, Wilson mengesyorkan kerajaan meneliti semula kaedah pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM khasnya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Katanya, penduduk pedalaman terpaksa melalui jalan balak dan laluan sungai untuk mendapatkan bantuan. Agar kemudahan bank bergerak dapat diselaraskan apabila bantuan ini diberi kelak dan ianya bagi memudahkan urusan masyarakat di kawasan parlimen saya di Hulu Rijang dan juga kawasan lain di pedalaman di negeri Sarawak. Menurutnya, BKM amat ditunggu-tunggu rakyat, terutamanya masyarakat pedalaman yang terkena tempias teruk akibat pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Setio Syahari Zulkirnain Abdul Kadir pula menyentuh pelbagai isu dalam perbahasannya, termasuk kebajikan usahawan dan kemajuan sektor pelancongan. Beliau mengetengahkan cadangan agar peruntukan program rezeki tani ditambah bagi membantu usahawan IKS mengembangkan perniagaan mereka. Beliau berkata penambahan peruntukan adalah perlu bagi meningkatkan lagi jumlah penyertaan usahawan di dalam program tersebut. Berdasarkan statistik untuk tempoh 3 tahun 2019 sehingga 2021, hanya 107 orang peserta sahaja di Negeri Terengganu yang terlibat. Ianya terlalu kecil berbanding dengan jumlah keseluruhan golongan memerlukan, lebih-lebih lagi yang terkesan akibat COVID-19. Syahazi Kurniain juga mengemukakan beberapa lagi pandangan bagi memajukan sektor pelancongan di Setio. Majukan sektor pelancongan di Setio, saya juga ingin memohon agar kerajaan menaik taraf Gunung Tebu supaya menjadi tempat tarikan pelancong sebagaimana di Gunung Mak Cincang yang telah mempunyai pelbagai tarikan pelancong seperti kabel kar dan lain-lain fasiliti. Pembesaran jeti di Pulau Redang dan bekalan elektrik ke Pulau Redang perlu dibuat segera kerana terdapat rumah mampu milik yang akan didiami oleh penduduk Pulau Redang dalam masa terdekat yang memerlukan kuasa bekalan elektrik yang lebih besar.
Bertemu kembali. Dewan diberitahu perintah gaji minimum baharu bakal dibentangkan awal tahun depan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Awang Hashim menjelaskan kerajaan akan mengkaji dan melihat kedudukan ekonomi negara dan kadar pengangguran terlebih dahulu pada suku keempat tahun ini. Katanya pelindungan kepada pekerja akan dilaksanakan oleh jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia agar dapat mengelakkan amalan kerja yang tidak sihat. Perintah gaji baru akan dibentangkan di penghujung tahun ini, iaitu pada sama ada hujung tahun ini ataupun awal Januari 2022. Itu kita tak boleh ubah. Kalau nak ubah kena masuk parlimen. Setiap 2 tahun sekali berlaku review baru melihat balik gaji-gaji yang ada dalam negara pada ketika itu. Bukan setahun sekali seperti mana yang disebut oleh MOA. Beliau menjawab soalan tambahan dari ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Polis Diraja Malaysia PDRM masih memerlukan khidmat anggota Pasukan Gerakan Am PGA Sungai Perak. Ia mengambil kira kepakaran eksklusif dimiliki mereka antaranya dalam melaksanakan operasi keselamatan selain mencari dan menyelamat di hutan belantara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, Senau Perak juga berperanan sebagai pasukan simpanan sebagai persediaan sekiranya berlaku ancaman pemberontakan khususnya di kawasan hutan. Pada masa sama, membantras aktiviti pemburuan haram dan penyeludupan hidupan liar. Pasukan ini mampu menggalas tugas dengan cemerlang dalam bantras jenayah rentas sempadan di sempadan negara, terutamanya sempadan Malaysia-Thailand bagi kawasan negeri Kedah dan Perlis. Semangat juang, integriti kerja berpasukan yang tinggi di kalangan Senau Perak menurunkan penyeludupan di kawasan sempadan. Dan yang keenam, melalui usaha berterusan, pasukan ini melangkah kejayaan dalam mengesan dan menangkap penjenayah yang terlibat dalam aktiviti barangan kontraban. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Cameron Highlands Ramli Muhammad Noor. Sementara itu, undang-undang berkaitan judi sedia ada sedang diteliti. Tujuannya mengenal pasti pindahan yang boleh dilaksana bagi memastikan ia relevan dengan perubahan modus operandi sindiket perjudian, terutama perjudian dalam talian yang semakin berleluasa. Penelitian dilaksana Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kewangan. Antara undang-undang tersebut ialah Akta Rumah Judi Terbuka 1957 dan Akta Pertaruhan 1953. Kerajaan sentiasa mengambil berat dan meneliti apakah bentuk tindakan atau yang saya sebut tadi. Kita sedang merancang untuk mengkaji tentang sama ada perlu dibuat pindaan kepada akta perjudian, termasuklah akta perjudian atau melibatkan judi online ini. Untuk pertuduhan yang melibatkan judi online ini, kalau kita secara untuk seluruh negara, pertuduhan telah kita lakukan bagi 3 tahun yang kebelakang, 2019 sejumlah 2,294, tahun 2020 2,911 dan tahun 2021 2,165. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Tenom Norita Sual, Datuk Seri Dr. Ismail terus memaklumkan polis melaksanakan langkah berterusan untuk mengesan dan membantras kegiatan perjudian. Antaranya mengadakan serbuan menerusi Obdadu selain bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi menyekat laman sesawang perjudian. Juga bekerjasama dengan syarikat utiliti untuk tindakan pemotongan bekalan elektrik dan air terhadap premis yang sering digunakan sindiket perjudian. Kerajaan melalui Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada orang bekerja sendiri meliputi pekerja ekonomi gig. Ini termasuk penghantar makanan dan perkhidmatan e-hailing yang mencarum di bawah akta tersebut. Setakat ini, tiada rekod atau pemfailan kes buruh berkaitan golongan pekerja gig yang boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menikmati manfaat seperti pekerja di bawah definisi Undang-Undang Buruh Negara.
Manakala di Malaysia, pekerja ekonomi gig tidak termasuk di bawah definisi pekerja seperti mana yang dinyatakan di bawah Akta 265. Ordinan Buruh Sabah Bab 67 termasuk Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Sistem pekerjaan gig dan kontrak of service yang dipersetujui menjadikan pekerja ekonomi gig tidak tertakluk di bawah Akta 732 dan PJM. Namun, kerajaan sentiasa terbuka terhadap setiap pandangan dan bersedia meneliti apa jua cadangan yang dapat memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negara secara keseluruhannya. Beliau menjawab soalan Wakil Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Kementerian Belia dan Sukan akan melaksana kajian menyeluruh mengenai cadangan mewujudkan sekolah sukan khusus untuk pelajar kurang upaya. Timbalan Menterinya, Datuk Seri T. Lian Ker berkata, perbincangan lanjut bersama pemegang taruh termasuk Kementerian Pendidikan hanya akan dilaksana setelah kajian tersebut selesai. Buat masa ini, fokus tertumpu kepada usaha memperkasa program pembangunan atlet orang kurang upaya sedia ada. MSN sedang memperkasakan program-program pembangunan para di peringkat negeri dengan kerjasama pemegang taruh yang terdiri daripada Jabatan Belia Sukan Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bahagian Pendidikan Khas, Persatuan Sukan Kebangsaan, Persatuan Sukan Orang Kurang Upaya, Pusat Rehabilitasi dan juga Perkeso. Medium yang untuk makluman ahli yang berhormat, MSN kini telah lebih memberikan tumpuan kepada pelaksanaan program pembangunan di peringkat negeri bagi memastikan kesinambungan dan peningkatan penlibatan atlet-atlet OKU dilaksanakan secara teratur dan secara konsisten. Di antara inisiatif yang dilaksanakan adalah penubuhan pusat latihan, pelaksanaan kejohanan dan sirkit kebangsaan, kem bakat klinik sukan dan sebagainya. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris. Bersekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia, teruskan patuh SOP walaupun anda telah lengkap vaksinasi. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin dengan itu. Assalamualaikum dan selamat malam.